dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat dan dengan balas kasihannya, dan mudah-mudahan dengan itu Allah mengampunkan segala dosa dan kesilapan kita. Amin. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, mari kita letak tangan kanan kita di dada kita. Saya nak baca satu doa untuk kita mohon daripada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala meluruskan dan memperbetulkan niat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Rabbi bihubbi lin nabi wa alihi Allah Allah abdil hawaya bisalihin niyati Allah Allah Rabbi bihubbi lin nabi wa ashabihi Allah Allah abdil hawaya bisalihin niyati. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan cinta kami kepada Nabi kami sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya, kepada para sahabatnya, ya Allah, Engkau bantulah kami ya Allah pada pagi yang berbahagia ini. Engkau luruskan niat kami ya Allah, betulkan hati dan tujuan kami serta matlamat kami ya Allah. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang pertama saya nak rungkai persoalan yang berada di minda tuan-puan ibu ayah sekalian. Duk tengok dekat banner dekat luar tu, muka dia macam handsome sikit. Tiba-tiba mai duduk atas kerusi ni tak apa nak handsome sangat, gemuk pula tu. Yang berada di banner itu adalah ayahanda saya, Syekh Yusuf Haji Ahmad. Saya anaknya, nama saya Muhammad bin Syekh Yusuf. Tuan-puan sekalian, salam perkenalan. Saya lulusan Universiti Al-Azhar, Kuliah Syariah Islamiyah. Alhamdulillah telah memperoleh tauliah mengajar daripada Jabatan Mufti Negeri Kedah. Ayahanda saya akan salam kepada tuan-puan adik-beradik di sebelah sini ni, tak dapat nak datang untuk bulan ini. InsyaAllah pada bulan hadapan beliau akan datang semula. Bapa saya tak dapat mai sebab bapa saya ada di Kuala Lumpur. Tapi balik dah lah, cuma tak boleh nak mai lah pagi ni. Adik saya dia ada convocation diploma bahagian qiraat di Kuala Kubu Darul Quran Jakim. Jadi kedua ibunda dan ayahanda saya pergi ke sana, tidak dapat menghadirkan dirinya ke Langkawi. Saya lah menggantikan posisinya. Tidak sama anak dan ayah, sebab ayahanda saya itu orang lama, saya budak-budak baru belajar. Kalau salah mohon tunjukkan, mohon nasihat. Baiklah, ibu-ibu ayah-ayah sekalian, hari ini 10 hari bulan Muharram, hari Ashura. Ada dua amalan yang Nabi SAW anjurkan kepada kita. Nombor satu, nama dia puasa. Puasa Ashura. Yahudi puasa 10 Muharram Ashura tu sebab Nabi Musa bebas daripada cengkaman Fir'aun hari itu. Fir'aun mati. Ni hari Fir'aun mati lah ni. Kira-kira Fir'aun mati, orang Yahudi seronok mereka puasa. Kita orang Islam lebih berhak untuk berseronok dengan Nabi Musa daripada orang Yahudi. Nabi SAW kata dalam sebuah hadis, siyamu atau saumu yaumu Ashura ahtasibu, aku mengira bahwasanya hari puasa hari Ashura itu akan mengampunkan dosa tahun yang lalu, dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, kena taubat nasuha lah. Kita duk lawan laki kita tiap-tiap hari, duk kata kat laki kita kan, kita duk kasak dengan isteri kita tiap-tiap hari, dosa kecil jadi dosa besar. Yang tu kena minta ampun, kena taubat nasuha. Baiklah, siapa hak tak puasa lagi hari ini tapi daripada subuh tadi dia tak minum, dia tak makan, dia tidak melakukan perkara yang membatalkan puasanya, maka boleh untuk dia berniat puasa sunat hari Ashura lah ni dan berpuasalah seperti biasa. Satu, puasa hari Ashura. Yang kedua, amalan yang kedua ialah, tuan-puan sekalian, Nabi SAW dalam satu hadis Nabi bagi tahu, siapa yang meluaskan rezekinya, man wassa'a rizqahu ala iyalihi atau kama qala, siapa yang meluaskan rezekinya kepada ahli keluarganya pada hari Ashura 10 Muharram ni,
dia belanja isteri dia, dia belanja suami dia, dia lebihkan wang perbelanjaan anak dia yang jauh di Universiti KL nu Kahirah Jordan dia bagi ke anak dia lebih. Hari ni dia bagi hadiah kepada isteri dia, bagi hadiah kepada suami dia. Wassa'allahu rizqahu tula sanatin aw kama qala. Maka Allah akan memperluaskan rezekinya pada tahun tersebut sepanjang tahun. Hari ini saja tuan-puan, Al-Imam Abdullah Ibnu Mubarak, salah seorang muhadis yang besar, dia tok guru Imam Bukhari. Imam Bukhari ni besar sungguh jasa dia ada Sahih Bukhari. Tok guru Imam Bukhari Ibnu Mubarak buat amalan ni, tiap 10 Muharram dia sedekah banyak-banyak. Tiap 10 Muharram dia belanja isteri dia. Tiap 10 Muharram dia bagi hadiah. Dia memperluaskan rezeki kepada anak dan isterinya. Dia buat selama 60 tahun. Amalan ini mujarab tuan-puan. Syekh Ali Nuruddin Ali Jum'ah, bekas mufti Mesir, dah buat amalan ini 40 tahun dan ianya mujarab. Dia tidak termasuk dalam kategori ada dalam hadis yang kitab hadis 6 atau ada dalam Al-Quran, tak ada. Amalan ini amalan mujarrabat. Amalan ni amalan yang telah pun dicuba ianya oleh para salihin yang terdahulu dan Allah memberikan kepada mereka kurniaan dan kekayaannya. Ibu ayah sekalian, jadi dua tu. Satu puasa, yang kedua belanja laki kita, anak kita, isteri kita pada hari yang berbahagia ini. Ibu ayah muslimin muslimat sekalian, saya pasti hari ini tahun 2023 1445 semua pakai ada telefon. Saya nak ajak tuan-puan pagi yang berbahagia ni di bumi HID ni, kita buka telefon kita, kita buka aplikasi Quran. Mari kita sama-sama baca Suratul Kahfi muka surat 293. Telefon. Tak ada telefon, ada Quran tu lagi bagus. Buka muka surat 293, kita baca 10 awal. Kalau larat kita baca pula 10 akhir. 293 Suratul Kahfi juzuk yang ke-15. Hari Jumaat ni sama-sama lah kita baca surah Al-Kahfi 293. Baca sama-sama kot A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Baik, kita sambung 10 yang terakhir muka surat 304 dalam aplikasi Al-Quran dalam telefon kita, muka surat 304. Kalau Quran yang betul pun 304. Boleh Kita sambung ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله مولانا العظيم. Ibu ayah, tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, kita buka pula muka surat 575 yang akan menjadi topik perbincangan kita yang utama pada pagi ini, iaitulah surah Al-Muddathir ayat yang ke-11 sehingga ayat yang sehingga ayat yang ke-30. 11 sampai 30 surah Al-Muddathir. Tuan-puan sekalian, baiklah, 11 sampai 30. Siapa yang nak tengok terjemahan silakan. Saya tak bacalah, kerana saya takut lagi drag masa. Ibu ayah sekalian, Allah sebut surah Al-Muddathir ayat 11 sampai ayat ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Zarni wa man khalaqtu wahida. Jangan engkau bimbang wahai Nabi Muhammad. Biarkanlah aku sahaja yang membalas orang yang aku ciptakan dia dalam keadaan seorang diri, tidak berharta dan tidak ada anak pinak. Allah kata kat Nabi, wahai Muhammad, jangan bimbang. Orang yang macam ni, aku sendiri akan berdepan dengan dia. Aku ciptakan dia dalam keadaan tunggal, tidak ada apa-apa. Harta tak ada, kedudukan tak ada, jawatan tak ada, pengaruh tak ada, anak pinak tidak ada. Zarni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malan mamduda. Dah aku ciptakan dia, kemudian aku berikan kepada dia harta, kekayaan yang melimpah ruah yang cukup banyak. Aku bagi kat dia harta. Wa banina syuhuda. Aku bagi kat dia anak pinak yang cukup ramai, yang sentiasa setia bersama dengan dia sampai hari tua, bahkan saat dia meninggal. Anak-anak dia yang ramai itu ada dengan dia. Wa mahattu lahu tamhida. Dan aku permudahkan kepadanya jalan rezeki dia. Dia berniaga apapun laku, rezeki dia di mana-mana aku bagi pemudah. Wa mahattu lahu tamhida.
Thumma yatma'u an azid. Kemudian selepas apa yang diberikan kepada dia, aku bagi kat dia macam-macam pada dia ni, dia tamak, inginkan untuk aku tambah lagi nikmat pada dia. Kalla, kata Allah, tidak, sekali-kali aku akan tambah pada dia. Innahu kana li ayatina anida. Sebab dia menolak, tidak beriman, engkar dan kufur terhadap ayat-ayat Al-Quran yang telah aku turunkan kepada Nabi Muhammad. Dia kufur, aku tak tambah. Saurhiquhu sa'uda. Lelaki ini yang kita akan bicarakan sebentar lagi, lelaki yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan di dalam ayat surah Al-Muddatsir ayat 11 sampai 30 ni tuan-tuan. Saurhiquhu sa'uda. Aku janjikan kepada dia siksaan di dalam api neraka berbentuk satu bukit yang dia akan panjat bukit tersebut. Bukit itu bukit api. Apabila diletakkan tangan dia di kepada bukit itu, tangan dia akan hancur, badannya akan hancur lebur. Tetapi dia tetap juga menaiki bukit itu sampai di atas. Malaikat azab akan tarik dia, humban dia ke bawah, dan dia akan naik sampai bila-bila begitu. Saurhiquhu sa'uda. Okey. Innahu fakkara wa qaddar. Pasal apa aku bagi siksaan api neraka pada lelaki ini? Sebab kerana sesungguhnya ia telah memikirkan dan mereka-reka berbagai tuduhan terhadap Al-Quran. Oh, lelaki itu pasal dia reka fitnah terhadap Al-Quran. Faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar. Binasalah dia hendaknya. Bagaimana sanggup ia berani mereka-reka tuduhan terhadap Al-Quran? Allah ulang 2 kali tuan-tuan ayat itu. Thumma nazar. Dia merenung, memikirkan berkali-kali, berjalan-jalan ia pikir, berjalan bagaimana ia ingin mencipta fitnah dan tuduhan buruk terhadap Al-Quran. Thumma abasa wa basar. Pikir ni sampai masam muka dia. Thumma adbara wastakbar. Kemudian ia berpaling daripada kebenaran dan berlaku sombong dan angkuh. Faqala in hadza illa sihrun yu'sar. Illa sihrun yu'sar. Dia kata Al-Quran ini adalah sihir yang dipelajari daripada ahli-ahlinya. In hadza illa qaulul bashar. Quran ini adalah kerekaan semata-mata perkataan manusia, bukan daripada Tuhan. In hadza illa qaulul bashar. Sauslihi saqar. Aku janji kepada laki-laki ini, dia akan masuk satu neraka. Neraka itu namanya neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar. Kamu tahu apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tadhar. Neraka saqar itu tidak akan meninggalkan sisanya. Ia tidak akan membiarkannya terus binasa terus. Sauslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Neraka saqar itu, ibu ayah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan neraka tersebut sebagai neraka yang terus-menerus membakar kulit manusia, yang mana penjaga yang ada di dalam neraka itu ada 19 orang malaikat-malaikat azab. Baiklah, itu surah Al-Muddatsir ayat 11 sampai ayat 30. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, ambil satu kaedah. Kalau satu orang individu disebutkan namanya dalam Al-Quran, kalau satu-satu kejadian disebutkan dalam Al-Quran, kalau satu-satu kerjaan, khidmat bakti, usaha ataupun kerja jahat disebutkan dalam Al-Quran, maksudnya perkara yang disebut itu atau individu, nama yang disebut itu secara langsung atau tidak langsung, ianya membawa nilai dan makna yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun, Allah sebut dalam Al-Quran, jahat dah Fir'aun, jahat. Ibu-ibu bayangkan, kita ni mengandung sampai 9 bulan, 10 hari, nak mengandung tu pun payah, lepas mengandung tu susah, lepas mengandung tu sakit, mengandung sampai 9 bulan, beranak-beranak. Mai orang-orang istana Fir'aun, dia mai cek, oh anak laki-laki, perak dia sembelih tang tu juga depan ibu yang baru melahirkan. Kejam lah, kejam, jahat lah, jahat. Kerjaan siapa? Fir'aun. Fir'aun Allah sebut dalam Al-Quran nama dia, kerjaan dia Allah sebut dalam Al-Quran. Maksudnya Fir'aun ni individu yang besar nilai dia di sisi Allah, tapi nilai dia nilai buruk. Dia seorang yang celaka, diazab seksa dalam api neraka kekal selama-lamanya.
Orang jahat ni ramai tak? Ramai. Tapi Allah sebut Fir'aun, Allah sebut Haman, Allah sebut Iblis. Ini individu orang-orang yang jahat. Yang mana bila Allah sebut pasal kejahatan mereka, maksudnya mereka jahat ni jahat sungguh-sungguh. Macam tu tuan-puan dia. Sama ada nama tu disebutkan direct ataupun indirect. Begitulah orang baik. Orang baik cukup ramai. Tapi Allah menyebutkan jasa bakti, khidmat, kerjaan baik. Individu yang baik ni beberapa saja dalam Al-Quran. Kalau kita kira orang baik ni cukup ramai, tapi Allah sebut sikit, menunjukkan orang yang disebutkan oleh Allah itu, nama dan individu itu tersurat atau tersirat, dia yang disebutkan itu betul-betul baik di sisi Allah. Memang betul-betul baik sebab tu Allah sebut. Tuan-puan sekalian ya, dalam surah Al-Muddathir ayat 11 sampai ayat 30 ni, Allah cerita pasal satu orang laki-laki, kejahatan, jenayah, dosa, maksiat yang dia lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki ni cukup hebat tuan-puan, pasal dia hidup lagi. Neraka Allah kata. Dia hidup lagi, Allah janji neraka dekat dia. Bukan hanya Allah janji neraka secara umum, Allah bagi tahu nanti hang mati, hang masuk neraka saqar. Allah habaq dah nanti dia mati, dia akan dihadapkan dengan satu bukit. Bukit itu bukit api. Dia akan naik bukit itu, sa'urhiquhu sa'uda. Aku seksa dia dengan bentuk dia akan panjat bukit api tersebut. Bila diletakkan tangannya, hancur lebur satu badannya. Dia akan berusaha selama-lamanya naik atas puncak. Malaikat ambil dia, lempak ke bawah, dia naik lagi. Begitulah siksaan yang dia akan hadapi. Ayat ni turun, dia hidup lagi. Tuhan janji dia neraka dah. Habaq neraka mana? Siksaan macam mana hang akan dapat nanti? Lelaki ni tuan-puan hebat. Dia punya jenayah dia cukup hebat sampai Allah sebut. Dosa sungguh-sungguh lah, besar sungguh-sungguh lah dia ni. Penjenayah yang besar di sisi Allah dan Rasul. Siapa laki ni tuan-puan? Baik. Laki ni nama dia Al-Walid Ibnul Mughirah. Saya ulang, lelaki ini namanya Al-Walid Ibnu Al-Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ni tuan-puan, kita kenal dia dulu nah. Al-Walid bin Mughirah ni, ciri-ciri dia yang pertama, dia ini adalah seorang sastrawan negara. Bayangkan, waktu itu Arab Jahiliyah, majoriti masyarakat Arab Jahiliyah di Mekah tu tak pandai baca, tak pandai tulis. Nabi SAW al-ummi, tak pandai baca, tak pandai tulis. Ciri al-ummi, tak pandai baca, tak pandai tulis itu bukan satu kehinaan bagi Nabi. Tuan-puan, dan apabila Nabi tak pandai baca, tak pandai tulis, orang tak boleh kata hang ni tulis Quran. Dah, Nabi tak pandai baca, tak pandai tulis. Dan bukan satu keaiban sebab ramai majoriti. Tuan-puan, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5,000 hadis lebih. Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, tak pandai baca, tak pandai tulis. Tapi punya cerdik, dia boleh hafal hadis banyak. Bila ada individu yang pandai baca, pandai tulis dalam komuniti masyarakat Arab Jahiliyah, individu itu hebat, cerdik. Tuan-puan, siapa ni? Dia ni Al-Walid Ibn Mughirah. Bukan hanya dia pandai baca, bukan hanya dia pandai tulis, dia pandai bersyair, dia pandai bersahajat. Cuma syair dia, saya yakin bukan syair orang Melayu lah. Tersebutlah kisah, tak ada. Dia syair Arab. Syair Arab tuan-puan. Bahkan syair jin pun dia pandai. Punya hebat dia. Diangkat dia, dipandang dia sebagai seorang yang begitu besar di sisi masyarakat sebab dia pandai bersyair. Sastrawan negara. Nama dia Al-Walid Ibnul Mughirah. Satu. Yang kedua, dia ada jasa di dalam kerajaan Mekah. Ketika umur Nabi 35 tahun, saya ulang, ketika umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 35 tahun, berlaku satu banjir besar di dalam Masjidil Haram. Banjir itu menyebabkan struktur binaan Kaabah rosak. Binaan Kaabah tu rosak, runtuh sikit. Kaabah ni bentuknya petak gini lah, petak. Tak runtuh semua, runtuh sikit saja. Tapi runtuh sikit tu cacat lah, merosakkan image, jatuh saham kita ni, kerajaan Mekah ni. Tuan-puan sekalian, Tok Wan Nabi nombor 5 namanya Qusay bin Kilab, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Qusay ni nombor 5, Tok Wan Nabi ni, moyang Nabi nombor 5 tu,
dia telah mengasaskan satu kementerian ketika dia memerintah kota Mekah. Apa kementerian dia buat? Di antara kementerian yang diasaskan ialah Kementerian Al-Hijabah. Kementerian ini kementerian yang khusus untuk menjaga kebajikan Kaabah dan Masjidil Haram. Kementerian ni ya. Ibu ayah sekalian, lama dah sebelum Nabi lahir, sebelum Al-Walid Ibn Mughirah ni lahir, sebelum tu lagi dah ada kementerian ni. Bila Kaabah tu rosak, runtuh sikit, kementerian ni bersidang. Mereka buat keputusan, kita ni kena perbaik Kaabah tu. Tak boleh perbaik. Nak baik macam mana? Tak boleh nak tampai macam tu saja. Sakit huduk. Buat macam mana ni? Kita kena robohkan Kaabah. Mereka mengambil keputusan untuk merobohkan Kaabah. Merobohkan Kaabah secara total 100%. Lalu mereka bangunkan semula Kaabah yang baru. Itu keputusan kerajaan. Ibu ayah sekalian, bila mai tiba hari kejadian, tak ada seorang pun daripada orang Mekah yang berani pergi dekat dengan Kaabah. Tak berani. Semua pakat pegang kapak, semua pakat pegang bertun, hammer yang besar tu. Saya pun tak tahu alat tu nama apa, pasal saya bukan kerja tukang. Tapi hammer besar tu lah. Waktu tu tak ada lagi kator ke, bulldozer ke, tak ada. Mesin-mesin yang canggih untuk nak runtuh pakai mesin tak ada. Semua pakai tenaga kerja manusia. Semua pakat pegang hammer besar tu, tapi tak berani nak pergi dekat dengan Kaabah yang rosak sedikit itu. Depa nak runtuh tu tak berani. Kenapa tak berani? Sebab saya bagi tahu. Sebab apa orang Mekah tak berani nak pergi runtuh waktu itu? Kerana 35 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu berlaku satu peristiwa, namanya peristiwa serangan tentera bergajah yang dipimpin oleh Abraha bin Ashram. Abraha al-Ashram. Tuan-tuan, tentera bergajah, waktu tentera bergajah tu sampai di kota Mekah. Ni saya rewind sikit ni, sejarah sikit ni. Waktu tentera bergajah pimpinan Abraha ni sampai di Mekah, dia jumpa dengan Abdul Muttalib, tok wan Nabi. Waktu tu Nabi tak lahir lagi. Jumpa dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib jumpa dengan dia. Abdul Muttalib kata, ni Abraha, pulangkan kepada aku unta aku yang engkau curi. Sebelum sampai di Mekah, Abraha dia jumpa satu ladang ternakan, dia ambil unta tu. Dia tak tahu unta tu Abdul Muttalib punya. Dia ambil. Kemudian sebelum sampai dia masuk betul-betul kota Mekah, Abdul Muttalib pimpinan utama kota Mekah mai jumpa dia. Abraha, bagi balik unta saya. Abraha pun heran. Abdul Muttalib hang pemimpin kota Mekah, sepatutnya hang mai buat perjanjian perdamaian ke, hang bayar dekat aku ke, kan supaya aku tak serang Kaabah, aku nak runtuh Kaabah tak mau ke. Dah, ni hang mai minta unta dekat aku. Apa dah hang ni? Abdul Muttalib kata, Abraha, fa amma ana rabbul ibil, aku ni pemilik unta saja. Wa amma hadzal bait, Kaabah yang hang nak pergi runtuh ni, falahu rabbun yahmi, ada Tuhan yang akan menjaganya. Tawakal. Kalau gitu wahai Abdul Muttalib, aku mai nak runtuh Kaabah, aku tak mau cari pasal dengan orang Arab. Hang bagi tahu rakyat-rakyat Mekah, rakyat hang sendiri keluar daripada rumah depa. Kami nak masuk tidak ada tentangan, kami nak masuk tidak ada pertumpahan darah, kami nak masuk secara aman. Abdul Muttalib pun balik, bagi tahu rakyat-rakyat Mekah, keluar daripada rumah hampa. Mekah ni ibu ayah sekalian, dia lembah. Ni Kaabah begitu. Ini bukit. Jadi rakyat-rakyat Mekah ni pakai keluar, duduk dekat kaki bukit, duduk di tempat yang lebih tinggi. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Dengan mata mereka sendiri, mereka menyaksikan bagaimana majunya tentera Abraha yang berjumlah pada waktu itu 60,000 orang. 60,000. Ibu ayah sekalian, 60,000. Tentera Abraha ni kulit hitam. Depa Ethiopia. Kulit hitam. Dipimpin oleh Abraha dan dibawa juga pada waktu itu 13 ekor gajah. Sebahagian riwayat menyebutkan 9 ekor gajah. Pakak pi nak maju ke depan, nak runtuhkan Kaabah. Muslimi muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kuasa Tuhan. Kaabah ni rumah Allah, Allah menjaganya. Bila gajah tu depa nak bagi gerak, nak pergi ke depan, nak maju ke depan, kita nak runtuhkan Kaabah. Kaabah tak mau maaf, gajah itu tidak mahu mengikuti arahan. Gajah tak ikut arahan. Ketua gajah nama Mahmud dalam kitab sejarah. Saya ulang, ketua gajah nama Mahmud. Saya minta maaf lah, kok ada ayah kita kan, suami kita nama Mahmud tu nama gajah sebenarnya. Dulu. Nama Mahmud juga nama Nabi SAW. Tapi gajah tu dia buat macam mana? Nama dia Mahmud, ketua gajah. Tak mau pergi depan. Tampak dia pergi kanan, tampak dia pergi kiri. Kita suruh pergi depan nak runtuhkan Kaabah, tak mau.
tengah duk kalut, depa duk komen, duduk bagi arahan pada gajah-gajah tersebut. Tiba-tiba depa tengok kelam atas langit. Ingatkan ribut taufan mai. Bukan, kelam atas langit tu adalah tentera-tentera Allah, burung-burung ababil. Burung ababil ni kecil saja. Ada ahli tafsir mengatakan sebenarnya burung itu nama dia bukan ababil. Ada yang kata nama dia ababil. Ababil ni sebahagian ulama tafsir mengatakan ababil itu maksudnya formasi serangan. Tuan meja kita tahulah. Formasi serangan. Ababil itu maksudnya berkumpulan. Kalau ibu-ibu tengok filem Pearl Harbor, macam mana filem tu Jepun mai berkumpulan depa letak bom tu kan dekat pengkalan tentera Amerika Syarikat tu, depa main sikit-sikit tu. Macam itulah burung tu. Burung tu kecil saja. Setiap ekor, setiap satu daripada burung itu membawa 3 ketul batu. Satu di minkar, paruh, 2, 3. Batu tu kecil. Tapi batu tu bila kena atas kepala tentera Abraha, termasuk kena pada Abraha juga. Ada beberapa kaul dan pendapat. Sejarah mengatakan satu, bila kena batu tu ada satu penyakit diciptakan oleh Allah waktu itu juga jadi penyakit tu bawa mati. Ada yang mengatakan batu tu bila kena atas kepala, dia tembus masuk dalam, dia kena ke otak, dia masuk ke rengkung, dia kena ke usus, dia keluar ke pungkok. Batu tu bentuk siksaan Allah pada tentera-tentera bergajah ni tuan-tuan. Dihujani dengan hujan batu yang datang daripada neraka Sijil. Kita kalau tengok aksiden satulah, contoh aksiden tu pula naik motor dia melambung, badan dia kona patah riuk, mati seorang kan. Kita menjadi trauma. Kita tak aksiden pun kita tengok saja, trauma. Ni orang Mekah depa tengok macam mana matinya 60,000 orang dengan hujan batu daripada api. Memang betul-betul teruk depan mata depa. Depa jadi trauma. Macam tu tuan-puan sekalian. Dek kerana sejarah ni, sejarah Kota Mekah. Kira-kira kalau ada SPM waktu tu masuk dalam buku sejarah SPM. Sejarah Kota Mekah ni. Teruk ni. Situasi dan fenomena tersebut disaksikan oleh mata kepala mereka sendiri. Dek kerana itu, pada hari kejadian sepatutnya mereka sama-sama meruntuhkan Kaabah untuk mereka bina semula Kaabah tersebut. Seorang pun tak berani pergi depan. Nak pergi depan tak berani. Pasal takut lagi burung ababil mai, dia mati pula. Tampillah ke hadapan hero waktu itu, namanya Al-Walid ibn al-Mughirah. Ini Al-Walid bin Mughirah ni, Walid bin Mughirah ni dia mai ke depan. Dia kata lah ni macam ni. Hampa tak berani tak apa, mai aku akan runtuhkan Kaabah ni. Aku bukan nak runtuh pasal aku nak musnahkan dia, dah. Aku nak runtuh pasal kita nak bina balik bagi cantik. Niat aku macam tu. Dia pun pergi ke depan Kaabah, dia runtuh sekepin, jatuh. 2, 3, dia buat runtuh sikit. Dia tunggu lah. Kok ada burung nak mai. Tengok-tengok burung ababil tidak kunjung tiba. Burung ababil tak mai. Bila burung ababil tak mai, dia pun tenang, orang lain pun mai join sekali dengan dia. Para kabilah pun menggembeling tenaga mereka meruntuhkan Kaabah sama-sama, dan mereka membina Kaabah yang baru dengan saiz yang lebih kecil, dengan pintu yang diangkat ke atas. Dulu pintu dah macam ni lah pintu. Tadi pintu Kaabah naik kan, kena naik tangga kan. Itu tuan-tuan, sejarahnya begitu. Ibu ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Satu, Al-Walid ibn al-Mughirah, dia ini seorang sastrawan negara. Yang kedua, dia seorang yang berjasa di dalam sejarah peruntuhan Kaabah. Yang ketiga, dia ni juga digelar sebagai Al-Wahid, yang tunggal, kerana setiap tahun Kaabah akan diganti kelambunya. Al-Walid ibn al-Mughirah akan memberi wang dan dana belanja kepada kerajaan untuk kerajaan beli kelambu Kaabah yang baru dengan dana peribadi dia, seorang dia. Dia hebat, dia kaya. Tahun depan depa kumpul duit kabilah beli kelambu. Tahun depan sekali lagi Al-Walid seorang punya duit beli kelambu. Tahun depan kabilah pula, tahun depan sekali lagi Al-Walid seorang-seorang dia yang tunggal, yang hebat. Al-Walid ibn al-Mughirah, tuan-puan, itu jasa dia. Apa lagi tuan-puan? Dia punya ciri-ciri dia. Di antara ciri-ciri Al-Walid yang disebutkan oleh Allah jelas dalam Al-Quran, dia kaya. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Aku bagi kepada dia harta yang melimpah ruah. Dalam kitab tafsir menyebutkan bagaimana kekayaan dia. Dia bukan dapat daripada harta warisan. Dia membina empire business. Empire business dia, kilang-kilang dia, ladang ternakan dia, dusun buah dia.
Daripada Makkah sampai ke Taif terbentang luas. Makkah ke Taif duduk ada 91 kilometer. Lebih kurang 91 kilo. Boleh sembahyang jamak. Jauh. Sepanjang-panjang tu Kelang dia. Dia punya bisnes dia. Punya kaya. Orang Kedah kata kaya melana. Kaya melana tu maklum kaya millionaire. Orang Kedah pandai cakap orang putih. Kaya millionaire tu. Mereka kita jadi kaya melana, millionaire. Dia punya kaya ni, punya hebat kekayaan dia. Allah sebut dalam Quran. Ada lah kita ni. Ada Kelangkawi ni orang paling kaya pun tak sebut dalam Quran lah kekayaan. Al-Walid ni sebut dalam Quran. Kaya gila-gila punya. Sebut dalam Quran. Satu, kaya. Kaya ni macam tu tuan-tuan. Al-Walid dia kaya. Waja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda. Aku beri kepada dia anak pinak yang begitu ramai yang setia dengan dia. Tuan-puan, jarang satu-satu nikmat dia berkumpul dengan nikmat yang besar yang lain, jarang. Kalau kata kita tengok kawan kita tu dia kaya tapi hak ni kaya tak ada anak. Hak ni kaya tapi anak 2 orang. Hak ni anak ramai tapi tak kaya. Hak ni kaya budi bahasa saja tapi tak kaya harta. Al-Walid ibn Mughirah dia kaya daripada segi harta, dia kaya dari segi anak pinak. Anak pinak dia tuan-puan, ada ulama mengatakan dia ini dapat anak 16 orang, ada yang kata 10 orang, ada yang kata 9 orang, macam-macam. Dalam ramai-ramai anak dia hanya 3 orang yang masuk Islam. Hanya 3 orang anak Al-Walid ibn Mughirah yang masuk Islam. Yang pertama, pahlawan Islam Khalid Al-Walid. Tu anak Al-Walid ibn Mughirah. Khalid Al-Walid tu anak dia. Dia masuk Islam, sahabat Nabi. Yang kedua, Hisham ibnu Al-Walid. Hisham ibnu Al-Walid, sahabat Nabi, golongan Muhajirin. Yang ketiga, Al-Walid ibnu Al-Walid. Nama anak sama macam nama pak. Mereka 3 ni saja masuk Islam. Tak lain semua kafir. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Al-Walid ni dia kaya, anak dia ramai, anak dia setia dengan dia. Sampai dia mati, selalu telefon dia. Petang-petang telefon, petang-petang main cucuk, petang-petang baca kopi, main sembang dengan dia. Anak dia cukup baik dengan dia. Nikmat yang mana kita pun kadang tak ada benda tu. Kita ada 5 orang anak, seorang saja hak dok main tanya habaq selalu. 2 orang saja hak dok main minum kopi, makan cuak pisang, popok lekor dok tanya habaq kita selalu. Hak 3 orang jarang-jarang telefon. Balik pun dok tunggu raya baru balik. Tu anak kita, Al-Walid ibn Mughirah, 16 orang, semua baik dengan dia. Nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada Al-Walid ibn Mughirah. Dia ni pula tuan-puan, dia kaya tapi tak kedekut. Orang cukup suka, pengaruh dia cukup besar. Tiap-tiap kali musim haji ni, Al-Walid ibn Mughirah punya sifat dermawan dia. Tiap-tiap kali musim haji, selama 40 malam, dia akan sembelih pada satu malam itu 10 ekor unta. Saya ulang, tiap kali musim haji, selama 40 malam, satu malam tu dia akan sembelih 10 ekor unta. Satu ekor unta harganya RM10.000. 10 ekor unta harganya RM100.000. Satu malam RM100.000. Tuan-puan, 10 malam dah 1 juta, 40 malam dah 4 juta. Tiap-tiap tahun dia berkeluar bajet peribadi dia 4 juta. Dia sembelih beratus ekor unta tuan-puan. Dia bagi makan kepada jemaah haji. Orang Mekah dapat, orang Madinah dapat, orang Yaman dapat, orang Qatar dapat, orang Bahrain dapat. Siapa yang pergi buat haji waktu tu semua dapat makanan free. Sponsor dia Al-Walid ibn Mughirah. Semua orang kenal. Oh, ni datuk ni dia bagus. Datuk lah kalau kata hari ni datuk lah. Pasal pengaruh dia cukup besar. Orang kaya kan, orang berjasa kan. Datuk ni bagus ni. Pasal apa? Dia tak kedekut. Tiap kali main musim haji dia bagi kami makan free. Al-Walid ibn Mughirah. Itu di antara ciri-ciri yang disebutkan oleh ulama tafsir. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nak kat ke 10 ni, Allah, cerita tak habis ni. Sambung sikit nak. Satu kali apabila munculnya Nabi SAW sebagai Rasul, sebagai utusan, waktu itu ibu ayah sekalian, Al-Walid ibn Mughirah dia pergi jumpa Nabi Muhammad SAW. Sebelum dia jumpa Nabi, dia jumpa Abu Bakar As-Siddiq. Dia pergi rumah Sayyidina Abu Bakar, dia dengar Al-Quran daripada Sayyidina Abu Bakar, dia rasa teruja untuk dia teruskan ke
next step dia. Step seterusnya, jumpa Sayyidina Abu Bakar dengar Quran, dia seronok. Dia pergi rumah Nabi Muhammad SAW. Dia pergi jumpa Nabi terus. Ibu ayah sekalian, bila seorang yang ada kepakaran dalam ilmu bahasa, sastrawan negara ni, orang yang ada kepakaran dalam ilmu bahasa Arab, bila dengar Quran ni dia jadi manis. Dengar Al-Quran ni dia jadi, dalam bahasa kita anak muda, jadi steam, jadi kaya, jadi seronok. Pasal Al-Quran ni bahasa dia cukup tinggi. Tidak ada bahasa yang lebih tinggi daripada Al-Quran. Hatta hari ni tuan-puan, ibu ayah sekalian, bahasa Arab itu, usul bahasa Arab, kaedah-kaedah pokok, tunjang utama, teras dalam bahasa Arab diambil daripada kaedah Al-Quran. Kapiak Kristian Yahudi ke siapa nak ngaji bahasa Arab, dia kena ambil daripada Al-Quran. Kaedah bahasa Arab tu hebat Quran ni. Al-Walid ni dia pujangga kita punya bahasa hari ni lah kan. Dia ni bila dengar Quran mau Sayyidina Abu Bakar, dia seronok. Nabi jumpa Nabi SAW. Ibu ayah sekalian, kebetulan pada waktu itu kerajaan kota Mekah, kerajaan Mekah memang berhasrat untuk menghantar seorang wakil daripada kerajaan, daripada mereka, untuk pergi bincang, nego dengan Nabi, negotiate dengan Nabi, bincang elok dengan Nabi, tawarkan beberapa tawaran kepada Nabi supaya Nabi SAW hentikan kerja dakwah Nabi. Mereka melihat dan berpendapat tidak ada orang yang lebih sesuai daripada Al-Walid. Sebab Al-Walid pengaruh besar, Al-Walid orang kaya, Al-Walid terhormat di kalangan masyarakat, didengari suara dan pendapatnya. Al-Walid Ibn Mughirah pandai bercakap, pandai berkata-kata, melantunkan syair, seorang pujangga. Al-Walid hantar dia sesuai. Dia pun hantar dia. Tuan-puan, Al-Walid Ibn Mughirah dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata kat Nabi, "Ya Muhammad, in kunta turidu malan jama'na min amwalina." Hai Muhammad, kalaulah hang buat kerja dakwah hang pada Islam ini, oleh kerana hang nak harta, kami akan kumpulkan harta kekayaan daripada Quraisy, kami akan berikan kepada kamu wahai Muhammad. Wa in kunta turidu malikan malaknak, kalau hang buat kerja dakwah hang ni pasal hang nak jawatan Perdana Menteri, hang nak berkuasa, hang nak jadi raja, kami akan lantik hang sebagai Perdana Menteri kami. Tak perlu bubar parlimen, semua ahli-ahli yang berhormat perlu untuk memberikan sokongan kepada hang. Walaupun hang ni tak menang pilihan raya, hang jadi senator saja, tapi hang jadi Perdana Menteri, kami bagi dekat hang. Tu tawaran tu. Dua, kekuasaan. Satu, harta. Yang kedua, kekuasaan. Yang ketiga, wa in kunta turidu imra'atan zawwajnaka bi ajmali fatati Quraisy. Hei Muhammad, kalau hang buat kerja dakwah hang ni pasal hang nak perempuan, kami akan cari perempuan yang paling cantik dekat hang, kami bagi hang nikah dengan dia. Wa in kunta majnunan allajnaka, tapi kalau hang buat kerja dakwah ni hang seru pasal Islam apa semua ni, pasal hang gila, kami berubat hang. Kami dengar, aku dengar bagaimana hang memperlekehkan Tuhan mereka, hang memperbodohkan agama mereka. Hai Muhammad, engkau mencaci maki agama mereka, memecahkan persatuan mereka. Oh, dituduh Nabi SAW macam-macam. Dia tawarkan kepada Nabi kekuasaan, tawarkan kepada Nabi harta wang ringgit, ditawarkan kepada Nabi perempuan, ditawarkan kepada Nabi perubatan. Tuan-tuan sekalian, kalau kita kaji dan kita lihat kultur-kultur, kumpulan-kumpulan ajaran sesat yang pernah wujud atas muka bumi ini, dulu, kini, selamanya, semua kumpulan-kumpulan sesat itu, mereka memulakan kesesatan mereka, mengajak orang untuk menjadi sesat seperti mereka. Mesti dia nak harta, tak pun dia nak perempuan, tak pun dia nak kekuasaan. Tuan-puan tengok Ayah Pin, bukan handsome pun, bini 4 tu. Ayah Pin, kita apa seorang kan? Ayah Pin bini 4. Kekuasaan yang dia dapat tu, dia nak kuasa. Ada di Rusia tuan-puan, di Brazil, di Jepun, di Afrika. Di Rusia pernah jadi satu kes Jesus Christ yang palsu. Jesus Christ ni dalam gereja mereka gambarkan Nabi Isa AS rambut panjang, rambut dia warna kuning blonde, kulit dia putih, dia ada jambang, dia ada misai. Itu Nabi Isa yang digambarkan oleh masyarakat Kristian di dalam gereja mereka. Katanya tuan-puan, kalau tuan-puan pergi ke Afrika, Nabi Isa kulit hitam. Kalau pergi ke Jepun, Nabi Isa kulit putih, mata sepet macam orang Jepun. Orang Kristian macam itulah imajinasi mereka. Mereka buat Nabi Isa tu kulit ke, rupa, parah, ciri-ciri sama macam mereka.
Kalau belah Rusia dia lukis Nabi Isa sama muka macam lebih kurang orang Rusia. Kalau belah Jepun pakai Nabi Isa mata sepek. Kalau belah Afrika Nabi Isa kulit hitam. Tuan-tuan tengok dalam Google ada. Jesus Christ Negro tulis ada. Ibu ayah sekalian orang Kristian tak apa betul. Dia di Rusia pernah berlaku dia pakai tu, dia make up rambut dia orang lelaki ni. Pakai tu jubah putih, kembang-kembang, ada misai, ada jambang sikit. Kemudian rambut tu buat macam Nabi Isa. Dia kata aku Nabi Isa, kebangkitan semula Jesus Christ. Hampa dengarlah cakap aku, tak lama lagi kiamat, mai duduk dengan aku. Dia pindahkan penduduk, pengikut-pengikut dia tu ke satu kampung. Dia exploit, dia melakukan eksploitasi, dia melakukan penderaan, dia melakukan penindasan, dia ambil duit dia punya pengikut dia. Dia cabul budak-budak sampai kena tangkap tuan-tuan. Sememangnya ajaran-ajaran sesat yang ada atas muka bumi nakkan tawaran-tawaran yang diberikan oleh Al-Walid dan kerajaan Mekah pada Nabi, kekuasaannya, hartanya, wang ringgitnya, perempuannya, semua. Tapi adakah Nabi melihat perkara itu tuan-puan? Tidak. Nabi hanya inginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi bijak tuan-puan. Tengok macam mana Nabi SAW berhujah. Nabi biar Al-Walid ibn Mughirah cakap. Biar tu. Sampai dah habis dia cakap. Nabi kata habis dah. Habis dah. Ni giliran saya. Nabi SAW balas balik hujah Al-Walid dengan Al-Quran. Surah Fussilat ayat 1 sampai 13. Nabi baca depan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tanzilum minar rahmanir rahim. Quran yang datang diturunkan oleh Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Sebuah kitab yang dijelaskan ayatnya satu persatu. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab bagi faedah orang yang mengambil tahu. Basyiran wa nadhira. Quran itu sebagai pembawa berita gembira kepada manusia. Quran itu juga sebagai pembawa berita ancaman kepada manusia. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Engkau wahai Muhammad, engkau boleh melihat bagaimana ramainya manusia akan berpaling daripada Al-Quran yang engkau seru, dan mereka mengatakan bahawa kami tidak mau mendengar, dan mereka tidak mendengar. Wa qalu qulubuna ghulf, dan mereka akan berkata kepada kamu wahai Muhammad, hati kami ada satu roblok, ada satu tutupan. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Kami ni hati kami ada tutupan daripada seruan Al-Quran yang kau seru kepada kami wahai Muhammad. Wa fi adhanina waqr, di telinga kami ada sumbat, kami tak boleh dengar Al-Quran wahai Muhammad. Wa min bainina wa bainika hijab, di antara kami dan kamu wahai Muhammad ada tutupan, ada hijab. Fa'amal innana 'amilun, engkau buat kerja engkau, kami buat kerja kami wahai Muhammad. Nabi baca tu tuan-puan. 1 2 3 4 5 sampailah surah Fussilat ayat yang ke-13. Bunyinya macam mana? Fa in aradu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Hai Muhammad, kalau mereka tetap juga berdegil, berpaling kufur kepada ayat-ayat Tuhanmu, faqul, katakan kepada mereka, anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Kalau kalian masih lagi berdegil dengan Al-Quran, aku memberi amaran kepada kalian akan turun petir dan bencana kepada kalian seperti turunnya petir dan bencana kepada kaum 'Ad dan kaum Samud. Tuan-puan, di sejarah ni Ad dan Samud adalah bangsa Arab. Ad dan Samud adalah bangsa Arab. Bagaimana binasanya kaum Ad dan kaum Samud itu tertulis di dalam buku sejarah bangsa Arab. Orang Mekah bangsa Arab, mereka tahu Ad dan Samud, tok nenek moyang mereka kena petir dan dimusnahkan oleh Allah sedemikian rupa. Bila sampai ayat 13, Al-Walid ibn Mughirah terus kata dekat Nabi, hasbuka hasbuka ya Muhammad. Cukup, cukup hai Muhammad. Dia keluar, dia belah lagu tu dengan ayat tu saja tuan-puan. Orang dekat luar, kawan-kawan dia tunggu dia. Sebab mereka hantar dia sebagai wakil, nak tanya macam mana Muhammad ni terima ke tak tawaran-tawaran yang kita nak bagi ni. Dia pun pergi ke Al-Walid. Hai Al-Walid, macam mana hang sembang dengan Muhammad? Muhammad terima dah? Kita nak bagi ni Muhammad terima dah? Al-Walid ibn Mughirah pun kata, fa wallahi wa madza aqul, aku nak kata macam mana kat hangpa? Fa wallahi ma fikum rajulun a'lamu bil ash'ari minni.
Demi Allah, dalam kalangan kita ini orang yang paling pandai syair aku. Wala a'lamu birijzin wala biqasidatin minni, pandai qasidah ka, pandai rajas ka aku. Wala bi asy'aril jin, syair-syair jin pun aku paling pandai. Wallahi ma yushbihu alladhi yaqulu syai'an min ma yushbihu alladhi yaqulu syai'an min hada. Demi Allah, hai kawan-kawanku, apa yang disebutkan oleh Muhammad daripada Al-Quran, aku tadi aku jumpa dia sebut Al-Quran. Al-Quran yang dia sebut itu tidak ada satu pun yang serupa dengan syair, dengan qasidah, dengan rajas, dengan syair jin. Fa wallahi inna la qawluhu alladhi yaqulu halawah. Demi Allah, aku dengar Al-Quran dia Muhammad tadi itu maneh. Wa inna alaihi la talawah, cukup maneh dan juga tinggi. Wa innahu lamuthbiru a'lahu mughdiqun asfalahu. Quran yang aku dengar dari Muhammad yang dilantunkan oleh Muhammad tadi seumpama sebuah pokok yang akarnya kuat, daunnya rimbun, hasilnya buahnya begitu banyak. Wa innahu la ya'lu wa la yu'la alaih. Quran yang aku dengar dari Muhammad tadi itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Tuan-puan, Al-Walid puji Al-Quran, Al-Walid puji Nabi. Kami hantar hang untuk hang pi tawa dekat Muhammad, bukan hang pi terpengaruh dengan Muhammad. Ini dah macam hang terpengaruh dengan Al-Quran. Depa pening kepala. Pasal depa hantar Al-Walid itu tujuan macam lain. Tengok Al-Walid terpengaruh. Depa heran, depa kongsi, depa pening kepala. Dan memang apa yang dikatakan oleh Al-Walid Ibn Mughirah tentang Al-Quran dan Nabi Muhammad itu benar. Puji kepada Nabi SAW. Depa Abu Bakar kata, tak boleh dah ni. Al-Walid dia terpengaruh dengan Muhammad dan perasaan dia masuk Islam lagi. Bahaya kita. Sebab Al-Walid seorang yang berpengaruh. Pengaruh dia besar. Kalau dia masuk Islam, orang yang akan masuk Islam, kita berada di dalam bahaya. Tengah depa duk kalut duk bincang, tiba-tiba mai kepala masam Quraisy, penjenayah paling besar dalam kalangan Quraisy, Amr ibn Hisham, Abu Jahal mai. Apa duk kalut apa duk sembang apa doa kami hantar Al-Walid ni pergi dekat Muhammad apa semua, tengok Walid ni duk puji Quran, duk puji Muhammad, kami risau dia terpengaruh, kami risau dia masuk Islam. Abu Jahal kata tak apa, hampa jangan risau, Al-Walid hampa serah dekat aku urus. Al-Walid Ibn Mughirah, tuan-puan tengok dalam tafsir Ibn Kathir, Al-Walid Ibn Mughirah adalah pak menakan kepada Abu Jahal. Okey, depa ni baiklah. Kira-kira dalam parlimen itu depa duduk sebelah-sebelah lah. Baik. Depa duduk dalam satu kapal, satu parti. Abu Jahal dengan Al-Walid Ibn Mughirah. Dia baik. Tak apalah, aku duduk konsing pasal Al-Walid, tak apa, jangan risau. Aku balik aku pujuk dia. Al-Walid Ibn Mughirah lepas dia sebut pujian terhadap Al-Quran dan terhadap Nabi, dia balik rumah dia. Abu Jahal ikut sampai ke rumah. Dia masuk, Al-Walid jemput dia masuk. Al-Walid bancuh yak teh, jamu biskut mayat, jamu cok udang, jamu macam tetamu kawan-kawan baik main, jamu. Abu Jahal muka masam, sejerit ayak teh pun dia tak minum, sebiji cucuk udang pun dia tak makan. Muka dia masam. Satu hal pasal apa ni? Al-Walid pun tanya Abu Jahal. Dia tak panggil Abu Jahal, dia panggil Abul Hakam. Wahai Abul Hakam, apa yang berlaku kepada kamu? Selalunya hang minum ayak teh, cicah biskut kering, biskut mayat. Hang minum, hang makan apa yang aku hidangkan, tiba-tiba hang tak makan, hang tak minum, muka hang masam. Apa pasal wahai Abu Hakam? Dia pun kata, ya Walid, ni Al-Walid aku nak abak kat hang ni. Hang tahu kan macam mana pengaruh hang, kedudukan hang, posisi hang di hadapan kaum ini. Hang seorang pemimpin. Aku dengar kata kawan-kawan kita, kaum kita telah pun mengumpulkan harta mereka nak bagi dekat hang. Pasal dia kata hang dah jatuh miskin dah ni. Hang pergi rumah Abu Bakar, hang makan nasi di rumah Abu Bakar, hang pergi rumah Muhammad, hang minum ayak di rumah Muhammad, hang mengemis daripada mereka. Mereka dah kumpul harta daripada bagi kat hang. Hang boleh pula puji Al-Quran, boleh puji Muhammad, hang ni kau dah jatuh miskin dah aku Al-Walid. Saja Abu Jahal reka cerita begitu. Al-Walid tepuk meja. Pak. Saya tadi tepuk ni, saya buka mikrofon. Pak, dia tepuk. Dia kata, hai, depa buat apa kumpul harta nak bagi kat aku? Depa kata aku miskin. Mana boleh aku miskin? Aku orang paling kaya di sini. Tuan-tuan, Al-Walid belum mudah kaya, dia kaya sangat-sangat. Dia ni Allah sebut wa mahattu lahu tamhida, aku mudahkan kepada dia jalan-jalan rezeki dia. Bayangkan Al-Walid ni kalau dia jual ubat kutu. Saya ulang,
Kalau dia jual ubat kutu kucing, bukan kutu orang. Kalau dia jual ubat kutu kucing, dalam Shopee laku, dia jual ke HIG laku, dia jual dalam internet laku, dia jual pergi mana-mana pun laku. Pasal Tuhan dah habar, wa mahattu lahu tamhida, aku permudahkan kepadanya jalan rezekinya. Tu Al-Walid punya skill dalam dia nak berniaga tu, tuan-puan. Tu Al-Walid Ibn Mughirah, kaya yang teramat. Jadi dia marah, apa depa kumpul harta nak bagi kat aku ni tak boleh. Apa yang depa buat macam tu? Marah balik. Abu Jahal pun kata, sebenarnya gini Al-Walid, depa nak hang tarik balik apa yang hang puji Quran, hang puji Muhammad, depa nak hang tarik balik. Apa hang kata lagu tu hang terpengaruh dengan Muhammad masuk Islam, kata tak boleh. Kemudian kalau gitu tak apalah, gini wahai Abul Hakam, jom kita pergi. Aku akan tarik balik apa yang aku sebut pasal Quran, pasal Muhammad tadi. Tuan-tuan sekalian, dua orang ni jalan. Abu Jahal dengan Al-Walid jalan sampai jumpa kaum yang tadi, kawan-kawan tadi tu. Jumpa Al-Walid kata gini, aku nak kata macam mana kat hampa pasal Muhammad ni. Muhammad ni kalau aku kata gila, dia tak gila. Hampa pun tahu macam mana orang gila. Kalau aku kata dia dukun, dia tukang tilik, dia tok bomo karut marut, tak juga. Sebab dukun pakai kemenyan, Muhammad tak pakai kemenyan. Dukun mesti pakai rantai, mesti dukun tak gitu. Hampa pun tahu dukun macam mana. Kalau aku kata Muhammad ni seorang penyair, dia bukan penyair, hampa pun tahu penyair macam mana. Tuan-puan, kali kedua dia jumpa kawan-kawan dia masih lagi berkata dengan perkataan yang benar tentang Nabi. Dia masih lagi memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal duduk tepi tu tak kata apa. Mati akal. Tadi dia dah pujuk dah Al-Walid. Main-main dia kata Al-Walid masih lagi puji Nabi SAW. Dia pun mati akal. Al-Walid lepas dia puji Nabi, untuk kali yang kedua dia keluar daripada majlis tersebut, dia balik rumah dia. Perhatikan tuan-puan waktu dia balik rumah dia tu, dia fikir dalam kepala otak dia tengok kanan, dia tengok kiri, dia susah hati. Dia kata, awak aku kata lagu tu pasal apa aku puji Muhammad, aku puji Quran kalau aku masuk Islam lagi, habislah. Orang tak masuk dah Shopee, aku tak beli dah. Orang tak main dah kedai aku, habislah pengaruh aku, habislah kekuasaan aku. Mungkin apa orang akan pecat aku daripada jawatan-jawatan GLC kerajaan. Habis aku akan hilang semua daripada dunia yang aku ada lah ni, habislah ni. Tak boleh aku kata macam tu, tak boleh. Aku kena reka juga tuduhan terhadap Al-Quran. Sebab tu ayat tadi tuan-puan, kita boleh tengok surah Al-Muddassir tadi ayat yang ke-18. Innahu fakkara wa qaddar. Dia masuk neraka, Tuhan janji kepada dia azab seksa kerana dia memikirkan tuduhan terhadap Al-Quran. Waktu dia balik tu, dia nak balik rumah dia tu, dia fikir, aku nak kena tuduh balik ni, aku tak boleh kena tarik balik, aku kena cakap benda-benda yang tak betul pada Al-Quran. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar. Ibu ayah sekalian, waktu itulah dia rekaan tuduhan dan fitnah terhadap Al-Quran. Dia pun balik, dia nak sampai balik itu, dia patah balik kat kawan-kawan dia. Sebab dia dah fikir tuduhan terhadap Al-Quran, dia nak tarik balik. Pujian terhadap Al-Quran dia nak tarik balik. Dia patah balik dekat kaum dia. Dia kata kepada kaum dia, summa adbar wastakbar, dia berpaling dengan sombong. Dia kata, in hadza illa sihrun yu'thar. Wahai kaumku, wahai kawan-kawanku, wahai sekalian masyarakat Quraisy, apa yang aku sebut tentang puji-pujian terhadap Al-Quran itu tadi tidak benar. Quran ini adalah sihrun yu'thar. Quran ini adalah sihir yang dipelajari oleh Muhammad daripada orang dulu. Dia kata Quran ni sihir. Pasal apa sihir? Pasal bila orang beriman dengan Al-Quran, orang beriman masuk Islam. Kalau isteri beriman, suami tak beriman, cerai. Kalau suami beriman, isteri tak beriman, cerai. Quran ini ibarat sihir yang memecah belahkan masyarakat. Quran adalah sihir yang dipelajari oleh Muhammad daripada orang dulu. In hadza illa qaulul bashar. Itu perkataan Al-Walid Ibn Mughirah. Dia rakamkan sebiji-sebiji dalam Al-Quran, surah Al-Muddassir ayat 24-25. Hai kaumku, kawan-kawanku, Quran ini adalah qaulul bashar. Ia adalah perkataan manusia yang direka-reka. Ibu ayah sekalian, Allah janji kepada dia dengan sebab jenayah dan berpalingnya dia daripada hidayah Allah, daripada kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala pampangkan depan mata dia. Allah bentangkan depan mata dia. Dia dah jumpa dengan Nabi, dia dah jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia dah mendengar Al-Quran daripada mulut yang paling mulia yang pernah diciptakan oleh Allah. Tuan-puan, Nabi Muhammad SAW sendiri baca depan dia.
dia dah puji Al-Quran, sikit lagi dia nak masuk syurga, dia memilih untuk berpaling dari jalan kebenaran dan dia fitnah, tuduh macam-macam tuhmah kepada Al-Quran. Dia akhirnya dengan tuhmahan dan fitnah dia itu berpaling dia daripada jalan hidayah kebenaran itu. Allah janjikan kepada dia neraka dan azab siksanya. Allah bagi dah dekat dia, hang duduk neraka nama Saqar. Janji dah dekat dia walaupun dia masih lagi hidup, hayatnya dikandung badan, bernafas, makan, minum, tidur, bangun, berjalan, diam. Walaupun dia masih lagi ada atas dunia, tetapi dah janji dia ni masuk neraka. Ibu ayah sekalian, ulama tafsir mengatakan bahawasanya siapa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang jenayah dia, pasti dia itu su'ul khatimah. Sebab pasti dia itu su'ul khatimah, masuk neraka. Seperti Al-Walid bin Mughirah, turun ayat kepada dia. Abu Lahab turun ayat tabat yada kepada dia. Abu Jahal turun ayat ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Itu turun ayat tentang kerja jahat mereka, tuan-tuan. Termasuk Al-Walid ibn Mughirah. Turun ayat sampai 18 ayat, sampai 20 ayat. Turun ayat tu cerita pasal seksaan, hinaan, fitnah Al-Walid ibn Mughirah. Ibu ayah sekalian, kita pun tak turun ayat Quran pada kita ni. Dia sampai turun sampai 20 ayat. Tapi turun tu ayat-ayat yang menceritakan tentang kecelakaan dia. Jadi dia akhirnya mati dan dia masuk neraka. Ibu ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita nak gulung 10-11 minit, kita nak gulung habis kesimpulan. Pertama, pengajaran dia jangan jadi macam Al-Walid. Adakah salah kekayaan? Kaya tak salah. Kaya adalah satu perkara yang tidak salah apabila ianya berada di tangan yang betul. Siti Khadijah kaya, Sayyidina Abu Bakar kaya, Sayyidina Umar kaya, Sayyidina Uthman kaya, Sayyiduna Abdullah bin Jun'an kaya, Sayyiduna Abdul Rahman bin Auf kaya, Imam Abu Hanifah kaya. Kekayaan tidak pernah salah. Kekayaan itu sendiri tidak salah apabila ia terletak di tangan orang yang bertakwa. Berbeza dengan kaya apabila berada di tangan orang-orang celaka seperti Al-Walid ibn Mughirah. Tuan-puan sekalian, ada harta kekayaan, ingat, harta itu mesti dipandu dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada tengok jiran kita susah, dia balu, dia ada anak yatim, kita bela dia, sara anak dia. Tidak ada masalah, tuan-puan. Kita jumpa orang susah, bagi. Adik-beradik kita sendiri susah, bagi. Surau masjid minta susah, bagi. Orang nak pergi mengaji, bagi. Guru-guru Al-Quran, bagi. Ibu ayah kita sendiri, bagi. Duit yang kita ada, kita gunakan untuk kita pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu pengajaran yang saya boleh sebut secara ringkasnya pada pagi yang berbahagia ini, tuan-puan. Isi banyak lagi, tetapi tak boleh lah kan, dah panjang sangat dah sejam dah. Kita pun pekat-pekat puasa. Hai kan, baru-baru mula kuliah dia letak pula ayat mim ni. Hai, susah ni, saya pun puasa. Kan? Sejam dah ni. Cukup dulu takat ni. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini memberikan hasil dan manfaat pada kita semua. Ambillah input, bagi tahu kawan-kawan, bagi tahu anak beranak, bagi tahu suami, bagi tahu isteri kita yang tidak hadir tentang apa yang kita dapat pada hari yang berbahagia ini. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Apa yang baik itu daripada Allah. Salah silap saya mohon ampun, tuan-puan. Saya ulang sekali lagi. Nama saya Muhammad bin Syekh Yusuf. Saya bukan Muhammad Rasulullah. Hanya seorang sahaja Muhammad yang sempurna, yang tidak ada dosa, yang tidak ada silap. Namanya Muhammad Rasulullah. Selain daripada Muhammad itu, Muhammad yang lain semua ada silap. Jadi kalau ada silap, kalau ada salah, tolong tegur, tolong nasihat.
saya budak baru belajar. Yang baik daripada Allah, salah silap saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Jazakallahu khairan. Zawjah salihah. Amin. Assalamualaikum. Nama kali